Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Wan Muhammad Hazim bin Wan Muhammad Hashim, Imam Besar Masjid Negeri ataupun Masjid Abidin Kuala Terengganu, yang orang kampung kita kenali dengan Masjid Putih, Ustaz. Orang Terengganu panggil Masjid Putih. Dia terkenal dengan panggilan Masjid Putih. Sebut saja Masjid Putih, inilah masjidnya. Seterusnya Cik Muhammad Osman bin Abu Bakar, Penolong Pengarah Cawangan Gerak Saraf dan Pengurusan Isu Jabatan Penerangan Terengganu, rakan-rakan di Jabatan Penerangan Terengganu, rakan-rakan di Pengurusan Masjid Abidin Kuala Terengganu, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat hadirin yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pertamanya sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada pada petang yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama dalam satu program yang julung-julung kalinya dianjurkan oleh Jabatan Penerangan Terengganu dengan kerjasama Pengurusan Masjid Abidin Kuala Terengganu. Bagi pihak Jabatan Penerangan Terengganu, terlebih dahulu mengucapkan selamat datang kepada ahli panel kita ataupun penceramah undangan kita pada petang ini. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan yang diberikan. Program yang kita namakan ini adalah program Influencer at Japan yang akan disiarkan. Terus kita boleh tengok dalam FB Jabatan Penerangan pada petang ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat hadirin yang dirahmati sekalian, program kita yang dianjurkan oleh Jabatan Penerangan ini adalah kita akan membincangkan satu tajuk yang sangat penting, iaitu Ma'al Hijrah, membangkitkan semangat cintakan negara. Tuan-tuan dan puan-puan, kebetulan hari ini adalah 1 Muharram. Kita sama-sama menyambut Ma'al Hijrah yang kita ketahui bahawa Ma'al Hijrah ini, sambutan Ma'al Hijrah setiap tahun disambut oleh umat Islam di seluruh negara. Begitu juga kita menyambut bulan kebangsaan ataupun hari kebangsaan. Bila tibanya hari kebangsaan, seluruh rakyat Malaysia hari ini akan menyambut hari kebangsaan. Kita memperingati perjuangan oleh orang-orang nenek moyang kita yang terdahulu yang memperjuangkan kemerdekaan. Apa itu kemerdekaan, tuan-tuan dan puan-puan? Kemerdekaan bermaksud kita merdeka, kita bebas dari segala ancaman. Kita pernah dijajah oleh bangsa ataupun oleh kuasa asing sebanyak ataupun sejauh mana kita dijajah adalah 440 tahun. Kalau kita masih ingat bagaimana terlebih dahulu kita dijajah bermulanya di Melaka pada tahun 1511. Kita dijajah oleh bangsa yang pertama ketika itu adalah Portugis. Kita semua baca sejarah, kita ingat negara kita ini dijajah. Dan kebetulan juga lebih kurang dalam masa beberapa hari saja lagi, insya-Allah kita akan sama-sama menyambut hari kebangsaan. Dan kebetulan hari ini kita sama-sama menyambut Ma'al Hijrah, yang mana kita ketahui bahawa hijratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah ke kota Madinah. Dan hari ini dan juga dalam masa yang sama juga kita nak membincangkan bagaimana Ma'al Hijrah, dan bersamaan dengan konsep ataupun nak menyambut hari kebangsaan ini, kita nak menandamkan rasa kecintaan, kesetiaan kita kepada negara dan juga tanah air, khususnya anak-anak muda rakyat Malaysia kita hari ini, demi sayangkan, cintakan negara kita Malaysia prihatin. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang saya hormati lagi dikasih sekian, saya nak berkongsi cerita sikit, Ustaz, sebelum kita teruskan kepada kita nak bersama-sama dengan Al-Fadhil Imam Besar hari ini. Saya masih teringat suatu ketika dahulu. Saya ingat satu peristiwa berlaku 10 ataupun 15 tahun yang lampau. Saya teringat di mana hari kebangsaan saya cukup teruja bila melihat anak-anak muda kita ini menyambut hari kebangsaan, Ustaz, mengibarkan jalur gemilang, membawa bendera negeri sebagai tanda cintakan negara kita. Tetapi cara mereka sambut ini, saya rasa kita kena perbetulkan balik. Mereka ini berarak dengan motosikal, dengan menaiki motosikal, membawa jalur gemilang. Kita rasa bangga mereka ini kibarkan jalur gemilang. Tetapi akhirnya
satu kejadian yang sangat menyayak hati bila kita lihat kejadian tersebut. Bagaimana satu kemalangan berlaku. Bila satu motosikal itu berlanggar, terlibat dalam satu kemalangan, mereka ini terbaring di jalan raya. Dan akhirnya jalur gemilang itulah ditutupkan mayat tersebut, Ustaz. Ini satu sangat sedih lah bagi saya. Dan ini saya rasa menginsafi diri kita sebenarnya. Bagus rakyat Malaysia hari ini anak muda membawa jalur gemilang, tapi kita kena perbetulkan cara kita nak menyambut. Dan atas dasar itulah hari ini kita akan membawakan bersama-sama dengan kita pada pagi ini, pada petang ini, Al-Fadhil Ustaz yang akan membincangkan bagaimana Ma'al Hijrah membangkitkan semangat cintakan negara. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum itu bersama-sama dengan kita juga, sebelum itu kita akan saksikan seketika tayangan montaj program dan juga aktiviti Jabatan Penerangan Malaysia dan juga kempen kibarkan jalur gemilang Jabatan Penerangan Malaysia. Kita saksikan buat seketika. Program-program kenegaraan sempena Hari Kebangsaan 2020 bertemakan Malaysia Prihatin, Info on Wheels Merdeka, Merdeka at Community, Merdeka at Kelab Malaysiaku, pertandingan pidato kenegaraan, pertandingan pengisahan kenegaraan, sayembara sajak merdeka, sayembara cerpen merdeka, pertandingan fotografi klik at Merdeka, pertandingan bintang patriotic Smule 2020, pertandingan mewarna dan melukis sempena Bulan Kebangsaan 2020, pentaraman Live Jam edisi Merdeka. Selamat Hari Kebangsaan 2020. Bersama-sama menyemarakkan semangat kemerdekaan. Kibarkan jalur gemilang. Malaysia Prihatin. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton hadirin yang dirahmati lagi dikasih sekalian, begitulah tadi tayangan montaj video Jabatan Penerangan Malaysia berkaitan dengan aktiviti-aktiviti Japan ataupun Jabatan Penerangan Malaysia sepanjang Bulan Kebangsaan yang telah pun dilancarkan pelancarannya baru-baru ini oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Malaysia, Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin di Putrajaya pada 27 hari bulan yang lampau, 27 hari bulan Julai baru-baru ini. Baiklah. Untuk makluman kita bersama juga, tuan-tuan dan puan-puan boleh mengajukan sebarang soalan melalui talian WhatsApp yang kita sediakan di nombor yang adalah 019-295-4497. Saya ulangi, kalau ada pertanyaan ataupun soalan yang ingin dibangkitkan, tuan-tuan bolehlah mengutarakan soalan melalui nombor telefon di talian 019-295-4497. Tuan-tuan boleh bertanya soalan dan insya-Allah kita akan kemukakan kepada ahli panel kita yang kita jemput pada petang ini. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi untuk acara seterusnya kita nak kembali bersama dengan moderator kita ataupun ahli panel kita yang akan membincangkan tajuk Ma'al Hijrah membangkitkan semangat cintakan negara. Silakan Fadil Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Terima kasih kepada Tuan Moderator kita pada petang ini, Tuan Haji Safri. Seterusnya kepada semua audien yang hadir pada petang ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada petang ini membuahkan satu keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kepada semua yang menonton bicara kita pada petang ini melalui
apa jua medium di media sosial kita, terutamanya Facebook lah, daripada Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Terengganu Darul Iman. Alhamdulillah, sebagaimana yang disebut oleh tuan moderator kita sebentar tadi, kita pada hari ini berada pada tanggal 1 Muharram 1442 Hijriah. Dengan kata lain, saudara sekalian, kita telah pun melangkah masuk kepada satu tahun hijrah yang baru. Dan ini suatu nikmat yang kita patut syukuri, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita pada hari ini. Kerana ada saudara-saudara kita yang pada petang hari semalamnya ataupun pagi semalamnya, kemarin dulunya, yang telah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk pulang ke sisinya, ke hadratnya, lalu tidak sempat untuk melangkahkan kaki mereka bersama-sama kita ke tahun hijrah yang baru ini 1442. Jadi alhamdulillah, Allah Ta'ala masih lagi memberikan peluang kepada kita untuk kita melangkahkan kaki kita ke tahun yang baru ini. Moga-moga kita dapat jadikan permulaan tahun yang baru ini sebagai suatu yang menjadi yang lebih baik daripada tahun-tahun yang telah kita tempuh sebelum ini. Mudah-mudahan kita dapat menjadi hamba Allah Ta'ala yang boleh bukan setakat memberi suatu hasil yang baik kepada diri kita, bahkan kita juga boleh menyalurkan kebaikan itu kepada orang-orang lain, saudara-saudara kita, masyarakat kita, yang lebih utama kepada negara dan agama kita sendiri. Jadi kita pada petang ini kita akan bincang satu topik, satu tajuk, iaitulah yang berkaitan dengan hijrah dan juga semangat cintakan negara. Apakah kaitan di antara hijrah yang kita berada pada waktu sekarang ini, tahun hijrah, dan juga perasaan cintakan negara ataupun sikap patriotisme yang telah pun telah diwar-warkan oleh kepimpinan negara kita sendiri. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada menyatakan dalam Al-Quran suratul Baqarah ayat 218, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berhijrah serta orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka ini semua adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dalam ayat ini kita dapat melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan ada 3 golongan, yang mana mereka ini semua, ketiga-tiga golongan ini semuanya mengharap satu matlamat yang sama. Semuanya nak menuju kepada satu jalan yang sama, iaitulah untuk mencari rahmat Allah ataupun untuk mencari mardatillah, keridaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iaitulah golongan yang pertama, orang yang beriman, yang kedua orang yang berhijrah, dan yang ketiganya orang yang berjihad di jalan Allah. Dalam ketiga-tiga golongan ini ada satu sifat yang mereka saling menyamai di antara satu sama lain. Jadi ini yang boleh kita cuba congkil satu hikmah daripada ayat Al-Quran yang kita dengar tadi, Surah Al-Baqarah ayat 218, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala
meletakkan tiga golongan ini untuk menyatakan mereka ini semua adalah orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita melihat dalam suasana kita hari ini, orang yang mengharapkan rahmat Allah ini bukan hanya tertentu kepada tiga golongan ini. Ada lagi orang-orang yang lain yang juga turut sama mempunyai matlamat seperti mereka ini, nak kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita semualah memang kita berhajat kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cuma kenapakah di sini Allah Subhanahu wa taala meletakkan tiga golongan ini, meng-highlightkan, Allah Taala menampakkan lebih dalam ayat ini tiga golongan ini. Maka para ulama kita bila mengkaji persoalan ini menyatakan sebenarnya ada di sana tiga sifat yang terletak pada diri tiga golongan ini yang lebih kurang sama. Sifat tersebut ialah sifat memberi, saudara sekalian, memberi. Orang yang beriman ini dia nak jadi orang yang benar-benar beriman, dia kena ada sifat memberi. Kerana sebagaimana kita maklum, orang yang beriman mestilah menyerahkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala secara bulat-bulat. Dengan kata lain, dia mesti memberi masa dia, tenaga dia, akal fikiran dia, dan yang paling utama sekali dia mesti memberi hati dia kepada Allah. Dia itulah untuk menyatakan keimanan mestilah melalui perbuatan, dan juga mesti melalui lidah, dan yang utamanya mestilah melalui hati. Inilah yang disebut oleh para ulama, al-iman itu ialah al-lafzu bil lisan, kita melafazkan dengan lisan, wal amalu bil arkan, dan kita beramal dengan anggota tubuh badan, wal iqraru bil jinan, kita mengakui keimanan itu dengan daripada hati kita yang tulus ikhlas kepada Allah. Maka di sinilah kita melihat orang yang nak jadi orang beriman mesti dia kena ada sifat memberi. Tuan-tuan sekalian, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut banyak berkaitan dengan sifat orang beriman yang menjurus kepada mesti memberi. Antaranya apa tuan-tuan? Nabi SAW sebut, yang paling famous kita biasa dengar, Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari. Nabi kata tidak beriman dengan sebetul-betul beriman, sesempurna iman yang mungkin seseorang itu kalau dia tidak mencintai, mengasihi saudara dia sebagaimana dia mengasihi diri dia sendiri. Di situ kita dapat faham, orang yang nak cinta kepada saudara dia lebih kurang macam dia cinta pada diri dia. Maksudnya dia mesti memberi sesuatu kepada saudara dia, sama ada beri pertolongan ke, beri kasih sayang ke, beri penghargaan ke, memberi itu satu sifat orang beriman. Dan banyak lagi yang lain disebut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nabi sebutlah hadis yang lain ni, siapa-siapa yang mengaku dia beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap benda-benda yang benar ataupun benda yang betul, benda yang baik sahaja. Kalau tak boleh, hendaklah dia senyap, diam. Maka untuk mengeluarkan kata-kata itu adalah disebut kita kena memberi kepada orang, memberi sesuatu. Falyakul khairan, beri sesuatu yang baik kepada orang. Inilah yang disebut sifat memberi yang ada pada orang beriman. Seterusnya, orang yang berhijrah, dari sebut dalam ayat Quran tadi, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru, orang berhijrah juga ada sifat memberi. Yang menjadikan Allah Ta'ala nak sebut sangat di dalam ayat ni, antaranya ulama kata sebab dia ada sifat memberi, iaitulah kita dapat lihat bagaimana orang yang nak berhijrah ini, sebagaimana Nabi SAW dan juga para sahabat baginda pada peristiwa hijratul Rasul, hijrahnya Rasul kita bersama sahabat ke negeri Madinah daripada negeri Makkah. Untuk melaksanakan agenda hijrah itu sendiri mesti kena ada sifat memberi tenaga kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka pergi berhijrah.
Bergerak daripada kota Mekah ke Madinah ini bukan suatu pergerakan yang ringkas, bukan pergerakan yang mudah, saudara. Dia memerlukan tenaga yang cukup kuat, memerlukan bekalan, memerlukan juga kita punya mindset kita betul-betul kena yakin kepada janji Allah. Kalau tak yakin, tak akan dapat kita sampai kepada sesuatu tempat, ataupun sebagaimana Nabi ni dan juga sahabat tak akan sampai daripada Mekah nak pergi ke Madinah. Tuan-tuan, kalau kita belek buku sirah, buku sejarah Islam, kita baca bagaimana para sahabat berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Mereka menempuh perjalanan yang sangat mencabar. Dengan bekalannya bawa cukup tak cukup je. Sebab nak bawa belaka tak boleh. Bukan ada kereta motor macam kita ni. Mereka hanya ada hak kuda-kuda lah, hak ada unta-unta, hak tak ada unta, tak ada kenderaan, tak ada kenaikan, jalan kaki macam biasa. Jadi nak bawa banyak-banyak tak boleh. Bawa sikit-sikit, sekadar hak ring sekadar hak boleh bawa, mampu bawa. Maka di tengah perjalanan ada seorang sahabat yang kaya, nama dia Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ni orang kaya, dia asal daripada Rum. Maka bila sampai di pertengahan jalan, orang-orang Mekah ni, orang-orang kafir Mekah, dia menyekat Suhaib, sahabat Nabi ni, daripada nak pergi berhijrah. Dia kata, kami nak sekat kamu. Keliling ni, ramai keliling dia. Tak ambil berinya, dia sapa ke Madinah, suruh patah balik lah. Jadi Suhaib ni nak kabarnya mindset kena betul-betul yakin dengan janji Allah, baru boleh berhijrah dengan sampainya ke destinasi. Maka Suhaib ni bila tengok orang ramai keliling dia ni, dia kata bagaimana? Dia ada banyak harta ni dengan dia. Dia kata beginilah, ambil belaka harta-harta, barang-barang aku bawa ni ambil. Dan kamu semua tahu aku ni seorang pemanah yang tepat, kata Suhaib. Memang dia seorang pemanah yang handal. Kalau dia panah, memang sharp shooter, sapa lalu pada tepat yang dia nak tuju. Jadi dia kata kepada semua orang yang duduk di keliling dia tu, orang kafir Mekah ni, dia pun main psikologi juga. Dia kata, kalaulah kamu tahu aku ni siapa, jadi kita berunding lah. Kalau kamu tak nak melayang nyawa kamu, jadi aku membenarkan aku untuk hijrah, aku nak pergi Madinah ni, tapi aku buat win-win situation, mau ambil semua barang-barang aku ada ni, dan aku boleh pergi hijrah. Jadi orang-orang kafir Mekah ni dia takut mati. Orang kafir takut mati belaka, tuan-tuan. Kita boleh tengok macam mana Israel dengan Palestin sudah lah. Dia tak akan kabar bilangan askar dia mati berapa, sebab dia takut pada mati. Jadi oleh kerana bunyi Suhaib ni nak panah ni, main panah-panah ni bukan dia. Jadi masing-masing nak jaga diri masing-masing Becang orang dia gini rasa ni rasa repot sangat, kita terima je tawaran dia, kita ambil harta dia, kita balik, kita lepas, kita reka pula alasan keboh ni, terlepas ke mana je, takat dah terlepas, kita reka Jadi itulah yang berlaku kepada salah seorang sahabat Nabi, Suhaib Ar-Rumi. Dia serahkan semua harta dia, lalu di pertengahan jalan tu, jalan nak pergi ke Madinah dengan selas pinggang begitu je lah. Ini Suhaib Ar-Rumi. Ada lagi orang kaya, ini kita sebut orang kaya lah sebab kalau kita cerita hijrah orang miskin, mungkin kita tak berasa sangat. Jadi orang kaya ni ada pitih banyak ni, tapi dia sanggup tinggalkan semua, memberi semua kepada Allah untuk sampai kepada hijrah yang sebenar. Nama dia Abdul Rahman bin Auf. Ini kita biasa dengar juga ni. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang sangat kaya juga. Ni antara listing orang-orang kaya di zaman Nabi ni lah dia. Abdul Rahman bin Auf masa nak hijrah, diceritakan dalam kitab-kitab sejarah, dia hanya hijrah selas pinggang juga, tak bawa harta-harta dia. Dia ada banyak duit dalam beri, tinggal begitu, kebun tinggal, semua tinggal belakang. Hijrah sebab yakin dengan janji Allah Ta'ala, hijrah akan dapat sesuatu redha, dapat redha daripada Allah SWT yang lebih besar daripada benda-benda lain. Maka hijrahlah Abdul Rahman bin Auf sampai di Madinah. Maka Abdul Rahman bin Auf pun dipersaudarakan dengan Sayyidina Sa'ad bin Rabi' ataupun satu orang sahabat yang kaya juga di Madinah. Nabi persaudarakan, buat jumpa mata dengan seorang yang kaya juga di Madinah.
Maka Abdul Rahman bin Auf ditawarkan oleh sahabat tadi, kamu aku tengok mari 11 pinggan, tapi aku tahu mu ni kaya di Mekah dulu. Jadi macam mana ni? Kamu takkan nak jadi lagu ni je duduk Madinah, mau bekas orang kaya dah. Jadi gini lah, aku ni orang kaya kat sini, jadi aku nak biar mu ni dapat balik apa yang kamu tinggal dulu di Mekah. Jadi sahabat yang duduk di Madinah ni, orang Ansar ni menawarkan kepada Abdul Rahman bin Auf sebahagian daripada harta dia. Sebahagian tuan-tuan, dia ada kekayaan yang banyak, separuh daripada kekayaan dia nak beri kepada Abdul Rahman bin Auf. Bukan setakat tu, sahabat yang duduk di Madinah ni, dia juga ada 2 orang bini, 2 orang bini, orang rumah dia. Jadi dia kata, aku nak beri ke Musa. Bini boleh beri ke orang, kira apa sih? Jadi dia kata, beri ni pula bukan ikut hak saya, ikut awak nak. Abdul Rahman bin Auf, awak pilih hak mana awak kenal, saya akan ceraikan dia. Cukup dia punya iddah dia, maka awak boleh kahwin dengan dia lagi. Jadi kita, kalau kita ada Tuan Haji, mana ni satu rezeki di depan mata kalau kita. Jadi Abdul Rahman bin Auf tidak pandang semua tu, kerana dia ada memandang benda yang lebih besar lagi, iaitulah keridhaan Allah. Inilah cerita tuan-tuan, orang yang nak berhijrah pun dia kena memberi. Dan yang terakhir sekali, Allah Ta'ala sebut orang berjihad pun memanglah sangat-sangat lagi kita faham mereka ni orang yang memberi, ada sifat memberi. Iaitulah dia kena beri nyawa dia. Berjihad dia tak boleh nak kata saya nak pergi berjihad tapi saya tak mau mati. Dia tak boleh ada dalam mindset dia gitu. Kalau dia ada dalam mindset dia gitu, dia tidak akan berjihad dengan sepenuh dia punya kemampuan dia. Kalau berasa nak kalah, dia pun lari. Lari daripada medan perang adalah termasuk dalam dosa-dosa yang berat, yang besar. Al-firru minaz-zahfi, al-firaru minaz-zahfi, lagi medan perang. Jadi sahabat-sahabat Nabi telah ditrain supaya kalau lagi berjihad, kamu kena beri nyawa kamu kepada Allah. Maksudnya pergi berjihad mesti kena letak kepala, aku ni mati dia je ni, mati pula, mati syahid. Jadi bila mati syahid, ada keistimewaan, Allah Ta'ala akan layang orang mati syahid dengan layanan yang istimewa. Jadi bila dah ada dalam pada gitu, pergi berjihad dengan sepenuh hati. Ini tuan-tuan, persamaan sifat yang ada pada tiga-tiga golongan yang Allah Ta'ala telah letak dalam satu ayat Quran tadi, yang nak menyatakan mereka ni buat pemberian-pemberian tadi semuanya mengharap rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, bila kita bincang berkaitan dengan hijrah dan juga kecintaan kepada negara, dia bukan suatu yang terpisah dan bukan suatu benda yang bid'ah. Yang kita kata tak ada kena-mengena dengan hijrah dengan semangat cinta negara, tak ada kena-mengena. Dia kata ada satu ungkapan yang dimasyhurkan, katanya hadis Nabi, tapi sebenarnya bukan hadis Nabi. Hubbul watan minal iman. Biasa kita dengar begitu. Kecintaan kepada negara adalah sebahagian daripada iman. Sebenarnya bila dikaji oleh para ulama hadis, dia bukan hadis. Cuma kata-kata yang masyhur, yang berlega di kalangan mulut-mulut orang-orang alim, nak menyatakan kita kena cintakan kepada negara, sehingga disebut cinta negara ni sebahagian daripada perkara keimanan, sebahagian yang boleh membawa kita ni kepada iman kita kepada Allah dengan sempurna. Sebab apa? Mereka telah mengaitkan, relatekan dengan apa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana berhijrah, Rasulullah tadi kita cerita sahabat yang berhijrah, Sayyidina Suhaib, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Apa yang Rasulullah buat untuk kita punya ambil pengajaran. Rasulullah bila sampai saja keluar, bila Rasulullah keluar saja daripada bumi Mekah nak pergi ke Madinah ni, Rasulullah berhenti dan Rasulullah paling kepada bumi Mekah. Soalnya kita dah lepas padang Terengganu ni, nak masuk ke atas Besuk pula. Di pintu gerbang Besuk tu, masuk je pintu gerbang nak pergi ke Bukit Yung pula. Kita pun pusing balik ke arah Besuk kita. Orang Besuk. Tengok
Rasulullah tengok Mekah, lalu Rasulullah berkata, wallahi innaki la ahabbu ardallahi ilayya. Demi Allah, sesungguhnya kamu ni wahai Mekah adalah bumi yang paling saya kasihi, negara yang saya sangat cintai. Kalau kita terjemah negara lah sedap sikit. Innaki la ahabbu ardallahi ilayya laula anna qaumaki akhrajuni minki ma kharajtu. Rasulullah kata kepada bumi Mekah, macam cakap dengan Mekah ni, wahai Mekah, kalaulah tidak kerana penduduk kamu, kaum kamu, orang yang duduk di kota Mekah ni yang telah mengeluarkan aku daripada kota Mekah, ma kharajtu minki, aku tak akan keluar daripada kamu wahai Mekah. Ni nak kabur di sinilah ulama kita mengambil satu pengajaran bahawasanya Nabi ni dia hijrah lah, tapi semangat kenegaraan tu ada situ. Jadi tidak salah dah Jabatan Penerangan buat forum hari ni, Tuan Pengerusi, mengaitkan di antara kecintaan kepada negara, semangat patriotisme dengan hijrah. Itu suatu gandengan yang betul sebenarnya. Bila kita berhijrah, kita pula kena molek pada bulan ni, kita berada pada bulan kemerdekaan pula. Maka ini suatu percaturan, susun atur yang telah disusun oleh Allah Ta'ala untuk kebaikan kita bersama, untuk kita lebih mengingati bahawasanya hijrah ni ada kaitan dengan semangat cinta kepada negara dan juga kepada patriotisme tadi. Yang terakhir saya nak tutup dengan sesi ceramah saya sebelum kita nak ada sesi soal jawab lepas ni. Ada satu doa yang direkodkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa. Doa ni juga menggambarkan kepada kita bahawasanya Nabi ni seorang yang patriotisme. Macam mana Nabi kata, Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah au asyad. Ini hadis dalam riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW siapa berdoa, Nabi kata mana, ya Allah, berilah kecintaan kepada kami, kecintaan kepada diri kami ini, penduduk-penduduk Mekah yang telah berhijrah ke Madinah. Ni masa ni duduk di Madinah ni. Berilah cinta kami kepada Madinah ni ya Allah, sebagaimana kecintaan kami kepada Mekah dulu. Ataupun au asyad, ataupun lebihkan lagi ya Allah. Nabi siapa berdoa, tuan-tuan, puan-puan sekalian, untuk minta Allah Ta'ala berikan satu rasa cinta kepada negara Madinah pada masa itu. Suruh berilah ya Allah rasa cinta kepada Madinah ni sebagaimana kami cinta kepada Mekah dulu. Jadi nak kabarnya tuan-tuan, bahawasanya kecintaan kepada negara ini suatu benda yang disarankan dalam agama. Jadi betul dah, jangan kita marah kepada orang yang kibar bendera-bendera kita bila tiba hari kemerdekaan. Jangan kita marah kalau ada orang yang muliakan sangat bendera-bendera negara ini. Kalau orang pijak, kalau orang koyak, kalau orang buat terbalik ke, orang lokih jalu lebih sikit ke, bintang tu sikit daripada hak biasa. Jadi itu semua perkara yang berkait dengan kenegaraan, yang memang kita kena hormat bagi semua orang yang duduk dalam negara tu. Mana kalau kita pergi ke negara lain pun begitulah, kita kena buat kepada orang lain. Jadi orang lain pun kena hormat begitu juga kepada kita. Jadi ini suatu dipanggil jaringan ataupun jalinan antara hijrah dan kecintaan pada negara, suatu benda yang sepatutnya ada pada kita, khususnya orang-orang yang bergelar orang beriman, orang Islam. Orang Islam, kita ada tuntutan dan saranan daripada agama kita sendiri, sebagaimana yang kita dah sebut sirah Nabi dan juga doa daripada Nabi SAW tadi. InsyaAllah kita sambung lagi selepas daripada ni, insyaAllah. Saya serah pada Tuan Moderator. Baik, terima kasih kepada panel kita, Al-Fadhil Ustaz Wan Muhammad Hazim, Wan Muhammad Hashim, yang telah pun mengupas dengan lebih lanjut bagaimana Mal Hijrah ini nak membangkitkan semangat cintakan negara. Jelas kepada kita tuan-tuan dan puan-puan bagaimana Al-Fadhil Ustaz menceritakan kisah
penghijrahan Nabi bersama dengan para sahabat daripada kota Mekah ke kota Madinah. Sebab setiap tahun Ustaz yang kita sambut, kadang-kadang kita dengar di TV dan televisyen, kita tadi baru kita dengar lagu 1 Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah. Itu lagu yang kita nyanyikan bersama-sama sebagai tanda kita mengingati mal hijrah, penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kota Mekah ke kota Madinah. Begitu juga dengan semangat cintakan negara, kita bersama-sama mengibarkan jalur gemilang di mana-mana sahaja kita berada, di rumah kita, di kenderaan kita, di premis perniagaan, di pejabat dan sebagainya. Mereka, seluruh rakyat Malaysia ini sanggup mengibarkan jalur gemilang demi menyatakan kecintaan kita kepada negara yang tercinta. Tuan-tuan dan puan-puan, jelas kepada kita mengatakan bahawa ikon yang terbaik untuk kita jadikan adalah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, tidak aku utuskan Nabi Muhammad itu kecuali membawa rahmat ke seluruh alam. Dan jelaslah inilah yang sepatutnya kita sebagai rakyat Malaysia untuk menjadikan negara kita ini sebuah negara yang hari ini negara kita begitu aman, sentosa, bahagia. Dengan adanya masyarakat pelbagai kaum, kita ada rakyat yang berbangsa Melayu, India, Cina, Kadazan, dusun dan sebagainya. Inilah yang kita nak amalkan pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, baik. Kita nak Ustaz, kita ada satu soalan Ustaz. Kita ada satu soalan yang nak diutarakan kepada Ustaz. Jadi bagaimana, adakah mengapa umat Islam hari ini Ustaz digalakkan untuk menyambut Ma'al Hijrah Ustaz? Itu soalan pertama Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada tuan moderator kita, Tuan Haji Sabri. Berkaitan dengan soalan yang diajukan itu, kenapakah kita digalakkan untuk menyambut Ma'al Hijrah? Jadi ini juga suatu perkara yang menjadi tanda tanya setiap kali menjelangnya tanggal 1 Muharram. Tuan-tuan, menyambut Ma'al Hijrah ni kita kena faham apa dia sebenarnya Ma'al Hijrah tu, ataupun hak kita nak sambut tu apa dia sebenarnya, berkaitan dengan apa dia, bersempena dengan apa tu sebenarnya. Jadi kalau kita nak menjelaskan perkara ni, kita kena kembali kepada apa yang telah disebut oleh para ulama kita berkaitan dengan hijrah. Hijrah ni walaupun dia boleh ditafsirkan dengan banyak maksud, iaitu antaranya berpindah, antaranya lagi boleh hijrah juga bermaksud mengubah perangai daripada hadap molek kepada molek, berpindah daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain. Itu tafsiran secara umum dari sudut bahasa. Tapi bila kita sebut sambutan Ma'al Hijrah hak sama-sama tiap-tiap tahun ni, dia adalah merujuk kepada peristiwa hijrah Rasul, hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat baginda daripada kota Mekah ke kota Madinah. Itu sebenarnya yang telah kita ulas pada sesi perkongsian mula-mula tadi. Maka hijrah ini yang Nabi SAW dan juga para sahabat duduk buat tu hari tu, dia bukan suatu perkara yang mari daripada diri Nabi sendiri, mari daripada diri sahabat sendiri. Kita hijrah mari ya Rasulullah, apa ni sangat. Ni bahasa Terengganu. Maksud ni maksudnya rasa macam susah, ditekang, rasa macam payah dah nak bergerak, atau bagi sangat sakok. Ya sakok. Sebenarnya tu ada kaitan dengan bahasa Arab. Bahasa Arab dia ada satu perkataan teh, panggil teh ni sepik, ruang yang sepik. Jadi mungkin tu dia ambil situ teh. Asalnya teh. Banyak perkataan Melayu kita ni dia ambil daripada bahasa Arab. Antaranya orang Terengganu sebut jibak, jibak labuh. Sebenarnya jilbab. Bahasa Arab jilbab. Jadi apa nama ni, orang Terengganu juga biasa sebut kalang. Tuan pengusia ada kalang, saya tak ada kalang ni. Kalang ni peng. Bahasa Arab tu qalamun jadi kalang bahasa kita. Jadi dia pinjang. Jadinya dah sangat ni Rasulullah mari kita hijrah. Dia bukan daripada diri sahabat berkabir Rasulullah. Tapi hijrah ni sebenarnya tuan-tuan adalah satu perintah perjalanan secara wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dia wahyu. Allah Ta'ala yang suruh hijrah, bukan pandang-pandang Nabi dan sahabat. Allah Ta'ala suruh hijrah. Maka kalau kita faham di sini, ia bukanlah satu kefahaman yang difaham oleh setengah-setengah orang yang lain. Ada setengah orang menafsirkan hijrah ni adalah melarikan diri. Dia lari daripada susah, daripada musuh, sehingga menggelarkan mereka ni sebagai satu orang yang dianggap macam pelarian. Dia bukan begitu. Dia sebenarnya hijrah adalah suatu arahan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila mana Allah Taala sudah pun suruh berhijrah, apa lagi yang kita nak tunggu? Apa lagi yang kita nak kata tak boleh? Maka orang mukmin sebenarnya bila sesuatu telah diputuskan oleh Allah dan Rasul, maka dia hendaklah ikut sahaja apa yang telah diputuskan. Itu sebenarnya. Maka bertitik tolak daripada situlah Rasulullah dan sahabat menempuh perjalanan hijrah tadi dengan susah payahnya apa semua, yang kita telah cerita dalam awal-awal sesi perkongsian tadi, menyebabkan inilah yang sepatut kita kena ingat balik. Tiba je detik 1 Muharram, kita kena ingat, hari ni ada peristiwanya Rasulullah berhijrah dengan sahabat daripada Mekah ke Madinah. Payah perjalanan tu, susah. Rasulullah dalam keadaan yang sangat letih. Rasulullah dikejar oleh musuh daripada belakang. Sahabat-sahabat pun susah. Jadi ini semua bila kita kenang balik, kita ingat balik, dia boleh menjadikan kita seorang yang menghargai pengorbanan yang telah dibuat oleh orang-orang terdahulu, lebih-lebih lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan agama Islam kepada kita hari ini. Jadi tuan-tuan, kita hari ini kita beramal dengan Islam. Hari ini musim-musim corona ni kita rasa susah dah. Nak mari semayang kena bawa sejadah sendiri, nak mari semayang kena pakai mask lah apa semua. Jadi rohak kita rasa. Sebenarnya hak kita ni, hak kita rasa rohak ni, ada lagi yang lebih rohak, lebih susah daripada kita, iaitu Rasulullah dan sahabat nak bawa Islam boleh sampai kepada kita hari ini. Itu lebih susah lagi. Jadi kita menyambut, kita disuruh untuk digalakkan untuk menyambut ma'al hijrah ini adalah untuk menyatakan bahawasanya kita sentiasa mengingati pengorbanan dan kita sentiasa menghargai apa yang telah dibuat oleh generasi-generasi terdahulu, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendek katanya, semuanya nak boleh ke kita siapa hari ni, kita jadi orang Islam molek, kita boleh beramal dengan agama Islam dengan molek, dia adalah segala-galanya bermula dengan satu perjalanan daripada Mekah ke Madinah yang telah dibuat oleh Rasulullah dan para sahabat mereka ridwanullahi alaihim ajma'in. Itulah untuk jawapan kita. Baik, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas penjelasan soalan jawapan yang diberikan sebentar tadi. Bagaimana kita digalakkan untuk menyambut ma'al hijrah. Jelas kepada kita bahawa kita menjadikan peristiwa ma'al hijrah ini satu platform untuk kita menyambut juga bulan kebangsaan yang kita kena perlu bangga kita sebagai rakyat Malaysia untuk menyambut hari kebangsaan. Betul lah Ustaz, tahun ni kita ada tidak skala yang besar untuk menyambut hari kebangsaan. Biasanya bila tibanya hari kebangsaan 31 Ogos, kita akan melihat orang ramai akan berbaris di tepi jalan untuk melihat bagaimana sambutan yang cukup meriah daripada anak-anak kecil, sehinggalah orang tua untuk bersama-sama bersemangat mengibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita mencintai negara kita Malaysia pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, baik, kita ada satu lagi soalan Ustaz, iaitu kita nak ambil bagaimana orang kata iktibar yang boleh kita ambil daripada peristiwa hijrah ni Ustaz, bila berlakunya ma'al hijrah dan kita nak menyamakan dengan sambutan bulan kebangsaan hari ini Ustaz. Ya. Terima kasih pada Tuan Moderator. Antara iktibar ataupun pengajaran yang kita boleh kutip ambil daripada peristiwa hijrah Nabi dan juga para sahabat pada satu masa dulu, iaitulah antaranya memberi suatu kefahaman kepada kita hari ini bahawa kejayaan itu tidak datang bergolek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana berada di Mekah ditekan oleh orang kafir, disekat, diugut, macam-macam benda-benda yang negatif belaka diperolehi oleh Rasulullah dan juga para sahabat.
Ketika mana di Mekah ini suatu saat ataupun suatu period masa yang sangat setiap saat itu mendebarkan, menakutkan bagi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang sahabat nama dia Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud seorang yang sangat berani dia punya jiwa dia. Walaupun dia tidaklah berbadan besar sebagaimana sahabat-sahabat lain. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ni kalau dia berdiri, disebut oleh ulama, kalau dia berdiri dia tu sama dengan orang Arab yang duduk. Duduk bawah, duduk macam kita ni. Kalau dia berdiri jadi orang Arab. Kalau orang Arab dia besar sikit pada orang Melayu ni, besar. Jadi kita boleh imagine kalau orang Arab duduk, ketinggian Abdullah bin Mas'ud setara tu lah. Maksudnya dia ni bukan orang yang besar sangat, dia orang kecil. Tapi walaupun dia kecil, jiwa dia besar, tuan-tuan. Satu ketika masa di Mekah ni, sebelum hijrah, dia kata, saya ni berasa nak baca Quran di Kaabah, baca Quran. Kok mana-mana saya hari ni nak baca Quran di Kaabah, dia kata. Biar orang nak sepak ke, orang nak terajar, orang nak tumbuk Quran dah, kata. Orang kafir masa tu, tuan-tuan, dia tak akan benar sahabat-sahabat Nabi nak baca Quran di mana-mana tempat. Sebab bagi dia kalau baca Quran, ini sudah sebar ajaran Muhammad, dia kata. Jadi jangan beri sebar. Jadi caranya siapa-siapa sahaja yang baca Quran, kita kena halang dia. Walaupun Abdullah bin Mas'ud ni dia tahu dah apa yang akan berlaku kalau dia buat gitu, tapi dia tetap pergi juga. Dia tetap pergi depan Kaabah, dia duduk, dia baca surah Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan. Tak ada habis. Sampai akhir ayat, sampai akhir surah, rebah terguling dulu dia. Dah mari seorang timbuk, mari seorang terajak, mari seorang sepak. Habis jatuh. Dah lah tuan kecek dah. Tapi nak kabarnya dia berani sungguh. Inilah nak kabarnya sahabat-sahabat Nabi pada ketika masa di Mekah, setiap saat adalah mendebarkan, menakutkan. Duduk dalam keadaan berasa ketakutan sama. Sebab takut orang kafir Mekah ni buat kekasaran kepada mereka. Tapi tuan-tuan, setelah berhijrah ke Madinah, suasananya lain. Orang Madinah menerima kedatangan Nabi dan juga para sahabat dengan penerimaan yang sangat-sangat istimewa. Dilayan, diberikan tempat tinggal, diberikan setengah-setengahnya perkongsian harta macam kita sebut tadi, sehingga Nabi dan juga para sahabat boleh membina suatu kekuatan di kota Madinah. Dan inilah yang kita baca dalam sejarah menghasilkan satu model negara Islam yang pertama di kota Madinah. Jadi kalau hari ni orang tanya negara Islam ni ada ke? Ada. Negara Islam pertama adalah dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Rasulullah telah berada di Madinah selepas peristiwa hijrah. Di situlah dipraktikkan undang-undang syariah, undang-undang jenayah Islam telah dipraktikkan di situ. Adanya kanun-kanun tertentu. Di Madinah lah bermula segala-galanya. Jadi nak kabarnya macam mana Rasulullah boleh buat benda itu semua, boleh berjaya begitu? Dia bukan datang dengan bergolek, tuan-tuan. Ini satu pengajaran yang kita perlu ambil, bahawasanya kalau kita nak sesuatu kejayaan dalam hidup, kita kena sabar, kita kena teruskan berusaha dan kena berserah kepada Allah Ta'ala. Kesabaran adalah penting dalam setiap dalam setiap saat hidup kita. Dalam Quran sendiri Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah. Wahai orang beriman, kamu kena minta tolong dengan sabar dan juga salat. Ista'inu bis sabri was salah. Walaupun penafsiran sabar di situ ada dua maksud. Ada setengah ulama menyatakan sabar di situ bermaksud sabar macam kita sama-sama lah. Sabar bermaksud bahasa Terengganu kata tahan. Nak marah apa tahan. Ada penafsiran kedua disebut oleh para ulama tafsir, sabar di situ bermaksud puasa. Wahai beriman, kamu kena minta tolong dengan puasa dan solat. Ada juga ulama yang menyatakan sedemikian. Sebab bila kita puasa kita tengah sabar. Rupanya begitu. Kok mana-mana pun sabar ini suatu sifat yang perlu ada bagi orang yang nak kepada kejayaan.
Begitu juga dengan dia panggil berusaha. Sabar saja, saja tapi tak ada usaha pun. Duduk atas kursi gini daripada tadi gini. Maknanya kalau tak bergerak tangan apa semua nak capai air tu, tu tengok saja bila air nak masuk mulut ni. Air kita ni tuan kursi. Bila nak masuk, bila nak masuk. Duk main gitu saja. Tak ada kata nak pergi kepada gelas tu. Untuk ambil gelas, letak dalam mulut, bismillahirrahmanirrahim. Jadi baru dapat minum air. Ini dia panggil sabar saja tak cukup, kena ada usaha. Bila kita telah usaha, kita kena minta dengan Allah Ta'ala. Dia panggil tawakal. Ini disebut dalam Quran, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu telah buat sesuatu urusan, kamu telah berusaha, kamu kena tawakal. Tawakal serahkan kepada Allah urusan. Jadi macam kita sebut tadi dah, tak cukup dengan tengok gelas, kita kena bergerak untuk ambil gelas. Dipanggil usaha. Bila dah ambil gelas, minum air. Air yang kita minum tadi tuan-tuan, kita belum tentu boleh menghilangkan dahaga kita. Melainkan kita kena berharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri hilanglah dahaga saya dengan saya minum air ni. Sebab ada orang minum air bergelas-gelas, tak hilang-hilang dahaga ni. Ada. Orang makan berpinggan-pinggan nasi, tambah. Ambil hak ni pula, KFC pula, ni pula, tak cukup. Jadi dia tak kenyang. Sebab ini semua daripada Allah. Kekenyangan, hilang dahaga, apa jua yang kita dapat dalam hidup, semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh demikian mesti kena ada gantung harap. Tawakkal 'ala Allah mesti kena ada. Maka oleh demikian, ini pengajaran yang pertama. Kita mesti kena sabar, kena usaha dan kena serah sesuatu urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga apa yang kita tengok dalam peristiwa hijrah, yang kita boleh ambil pengajaran. Agama adalah paksi kepada segala-galanya. Tuan-tuan, kita hidup hari ini dalam zaman yang serba moden. Jauh sangatlah dengan zaman Rasulullah tu, dengan zaman sahabat. Kita macam kita punya pemangku pengarah Jabatan Penerangan sebut sebentar tadi dalam ucapan bahawasanya hari ini media sosial menjadi satu tumpuan yang hebat dalam nak dapatkan maklumat. Dulu tak ada media sosial, Facebook apa tak ada. Jadi mereka dapat maklumat daripada mulut ke mulut, daripada telinga ke telinga sahaja. Jadi kita hidup dalam serba moden. Walau bagaimana moden sekalipun kita, agama tuan-tuan tak boleh kita ketepikan, tak boleh. Kita hebat dalam ilmu dunia setara mana sekalipun, arkitek yang hebat kita ni, kita ni milioner, kita ni orang yang memang dianggap influential macam program kita ni, orang yang paling berpengaruh lah, the most of influential person contohnya, kita paling hebat sekali lah, berpengaruh. Walaupun siapa kita tak boleh tinggal agama, sebab agama ini adalah paksi ataupun foundation, asas kepada kehidupan. Ini pengajaran kedua daripada hijrah. Macam mana kita kata begitu? Sebab Nabi tuan-tuan, dia, baginda dan sahabat hijrah ke Madinah. Nabi dah tahu dah dengan sahabat ni, Madinah ni tempat selamat dah kita ni, tak ada tekanan dah, orang kafir tak akan mari dah sini nak kacau kita selamat, kita boleh beramal dengan Islam dengan molek. Tetapi Nabi tidak meletakkan diri Nabi dan sahabat berada dalam zon selesa, sehingga Nabi juga masih lagi bersusah untuk agama. Siapa saja di bumi nak masuk ke bumi Madinah, kalau kita biasa dengar orang sebut, lama-lama kita alim-alim, orang-orang alim kita sebut, Nabi membina masjid dulu. Masjid, Nabi tidak kata nak sampai Madinah ni kabur orang sana rak jamuan ke rakyat, kita dah bebas ni daripada orang kafir, jadi kena buat jamuan, main pala ikan ke apa kalau kita lah. Tapi Nabi tak, Nabi kata buat masjid tu. Nak sampai Madinah lah kita ni, kita berhenti dulu di Quba, buat masjid. Masjid pertama dia bina di kawasan Madinah tu, Masjid Quba. Buat masjid bukan mudah masjid ni. Nak kena, kalau kita nak kena kilah kain kan. Kilah kain ni maksud kata ganu kitanya kena susah, kena berpeluh, kena habis ring, buat keluar tenaga dulu nak siap ke masjid tu. Walaupun tidaklah masjid yang sama macam kita hari ni, tapi dia ada satu binaan dia lah yang Nabi buat masa tu dengan para sahabat.
untuk menyatakan ini tanda syukur kita kepada Allah, kita tak tinggal agama. Masjid Quba saya buat. Jadi tuan-tuan, dalam kehidupan kita jangan tinggal agama. Disebut oleh Al-Imam Ghazali dalam kitab dia Ihya Ulumuddin, yang diambil daripada ulama yang lain juga kata-kata ni, ad-dinu usul was-sultanu harisun. Agama ini adalah suatu asas, dan kekuasaan pemerintahan adalah penjaga bagi agama. Ini disebut oleh dinukilkan oleh Imam Ghazali dalam kitab dia, ad-dinu usun was-sultanu harisun, fama la ussalahu famahdumun wa ma la harisalahu fada'i'un. Mana-mana agama, kuasa, fama la ussalahu, yang tidak ada agama. Dia ada kuasa tapi tak ada agama, maka apa jadi pada kuasa tu? Fama la ussalahu famahdumun, maka kuasa yang pemerintahan ataupun kekuasaan yang tidak ada agama menjaga dia, menilai dia, maka dia akan jadi suatu yang merosakkan. Kuasa yang merosakkan, bukan kuasa yang boleh membaikkan. Fama la harisa lahu fada'i'un, mana-mana yang agama ada tapi tidak ada hak boleh menjaga agama, maka agama itu akan jadi sia-sia, hilang begitu saja. Kita dapat faham di sini bahawasanya kaitan di antara negara ataupun kenegaraan dengan agama itu penting. Oleh kerana kita berada di bulan kemerdekaan, tuan-tuan, maka kita juga bersempena pula duduk di bulan hijrah. Ini satu kombinasi yang terbaik untuk kita faham bahawasanya kenegaraan ataupun semangat patriotisme kita tak boleh pisahkan dengan agama. Maka kalaulah negara itu tidak dipimpin oleh agama, kemungkinan besar kuasa yang memimpin negara itu akan jadi rosak, akan jadi zalim, akan jadi benar-benar yang luar batasan berlaku kepada rakyat ataupun kepada hasil mahsul negara tersebut. Jadi tidak teratur, tidak jadi pembahagian secara molek dalam kalangan rakyat-rakyat di negara itu. Oleh siapa? Oleh pemimpin lah. Jadi mestilah pemimpin kena ada tunjuk ajar daripada agama yang dipegang, sama ada penasihat agama ke, menteri agama ke, siapa-siapa yang berkelaikan dalam bidang agama, kena duduk sekali dengan pemimpin negara, baru tak rosak. Tetapi kalaulah agama pula agama tidak ada kuasa, agama dibawa seorang dia, sekadar-sekadar mengajar di masjid, tidak menjadikan agama sebagai sesuatu yang perlu duduk dalam satu perlembagaan dengan negara, tak perlu dipertontonkan dalam parlimen, agama tak dibawa, maka apa jadi tuan-tuan kepada agama kita? Kata Imam Ghazali dalam kitab ada tadi, fadha'i'un, agama akan jadi benda yang akan hilang, sia-sia, hilang begitu saja, akan tenggelam. Mana orang tak akan hira kepada agama. Inilah kaitan. Maka agama adalah paksi kepada segala-galanya. Dan yang terakhir sekali, apa pengajaran kita dapat ambil daripada hijrah Nabi ini, iaitulah kesatuan hati merupakan tonggak utama untuk mencapai keharmonian negara. Kesatuan hati, tuan-tuan, sangat penting. Bila kita bincang bab ni, kita kena ingat bila Nabi berhijrah ke Madinah tadi, orang-orang Madinah dipersaudarakan oleh Nabi kita SAW dengan orang-orang Mekah. Dipersaudarakan ini dipanggil al-ikha', ikha' bainal ansar wal muhajirin. Nabi telah mempersaudarakan di antara orang Ansar Madinah dan juga orang Muhajirin, orang Mekah. Dipersaudarakan maksudnya Nabi pergu honinggi ngah. Macam tadilah Abdurrahman bin Auf dengan seorang sahabat Sayyidina Rabi' di kota Madinah. Pergu. Jadi bila dapat gu masing-masing, harapannya dia boleh berbaik-baik untuk saling bertukar-tukar pandangan dan juga saling mengikat hubungan silaturahim. Itu. Jadinya apa tujuan Nabi buat gitu? Rupanya tujuan Nabi nak bina kesatuan. Di kota Madinah. Hasil yang kita dapat tengok, Nabi berjaya mewujudkan satu buah negara contoh, role model negara Islam yang pertama. Yang pada hari ini pun kalau orang bincang bab undang-undang Islam, orang-orang
mana-mana sarjana akan merujuk kepada model negara Islam Madinah. Orang bincang perlembagaan, orang akan bincang rujuk kepada piagam Madinah yang telah dibuat oleh Nabi bersama sahabat ketika masa itu. Jadi ini semua kita dapat tengok bahawasanya bermula daripada kesatuan hati yang mana telah dicetuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa itu. Maka kita ambil pengajaran hari ini, kalau kita nak betul-betul harmoni dalam negara kita, hati kita kena sentiasa molek dengan saudara-saudara kita. Tak boleh ada buruk sangka, tak boleh ada rasa hasad dengki, tak boleh rasa kita lebih daripada orang lain. Mesti kena ada cari titik satu persamaan, cari titik persamaan untuk kita menyatukan hati kita. Dalam ibadat kita contohnya tuan-tuan, Nabi SAW sendiri menyebut bahawasanya bila kita nak salat berjamaah, kita mesti kena samakan saf kita. La tasawwunna sufufakum aw liyukhalifannallaha baina wujuhakum, baina wujuhikum. Nabi sebut dalam satu hadis yang masyhur, ketika mana kita nak salat berjamaah, maka kita kena samakan saf kita dengan orang sebelah dengan betul-betul. Samakan tumit belakang kita dengan orang kanan kiri kita. Sebab apa? Sebab Nabi kata auli khalifannallaha baina wujuhikum. Takut-takut kalau kamu tak buat gitu, Allah Taala akan balikkan wajah-wajah kamu. Ulama hadis mensyarahkan hadis itu, wujuhakum ay qulubakum. Wajah ni bermaksud hati. Allah Taala boleh balikkan hati kita dengan saudara kita dengan hasil kita tidak samakan saf kita masa solat. Jadi musim corona ni, walaupun kita duduk secara berjarak, saf solat mesti kena sama. Walaupun kita duduk jarak tu tak rapat, tapi dari sudut sama saf tu masih lagi kena sama, iaitu dengan tumit kita mesti sama dengan tumit kaki kanan, orang kanan dan kiri kita. Takut-takut kalau tak buat gitu, Nabi kata kita akan pecahkan hati kita oleh Allah Ta'ala, jadi tak bersatu dengan orang kanan kiri, dengan saudara-saudara kita yang lain. Hasilnya kita jadi payah basa dengan orang, kita jadi payah nak kira dengan orang. Jadi begitu. Jadi kalau ada perasaan-perasaan begitu tuan-tuan, orang tengok pada diri kita ni, kita payah basa, kita ni jadi peseng penting ke diri, mungkin ada tak kena pada solat kita, iaitu saf kita masa solat. Nak khabar di situ bahawasanya kesatuan hati penting. Sampai dalam sembahyang jemaah pun masih lagi Nabi tekankan. Tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan pengajaran-pengajaran ini kita kena pegang molek sempena kita berada di hari yang molek ni, hari 1 Muharram, untuk kita terjemahkan dalam kehidupan kita setahun dan mungkin selama-lamanya. Bukan setakat tahun 14-42 je kita nak pegang pengajaran ni. Siapa-siapa kita matilah, insya-Allah, mudah-mudahan begitu. Itu saja Tuan Pengerusi. Baik, terima kasih kepada Ustaz atas penjelasan soalan yang dikemukakan melalui WhatsApp tadi daripada penonton. Saya ucapkan terima kasih tuan-tuan dan puan-puan, jelas kepada kita bahawa hari ini agama itu adalah kejayaan seseorang itu terletak dalam agama. Betul? Sejauh mana kita dapat mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mengikut sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan agama lain, agama Buddha, Kristian, mereka menjadikan pegangan agama ini dalam kehidupan untuk mencapai sesebuah negara yang maju, harmoni seperti mana yang diperjelaskan oleh panel kita tadi. Jelas menunjukkan bahawa kesabaran itu juga amat penting. Kita perlu sabar dalam apa juga keadaan. Kita bersabar hari ini negara kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Kita perlu berada dalam jarak sosial, kita kena pakai mask, nak pergi sembahyang pun susah. Tapi ini sebenarnya adalah dirancang dengan baik oleh pihak kerajaan kita demi memastikan COVID ini bebas dari negara kita Malaysia dan bebas dari seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, baik. Kita sebelum kita rehat Ustaz, kita selepas ini kita nak beri peluang kepada rakan-rakan kita yang berada hadapan ini untuk mengajukan soalan kepada panel kita. Kita minta 2 orang lah wakil. Dan sebelum itu mari kita saksikan tayangan video daripada program-program dan aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh Jabatan Penerangan Terengganu sepanjang bulan kebangsaan ini. Sama-sama kita saksikan seketika.
Begitulah tadi video tayangan persembahan oleh Jabatan Penerangan Terengganu, di mana sepanjang bulan kebangsaan ini aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh Jabatan Penerangan Terengganu termasuklah Merdeka Act Community dan juga Info on Wales, di mana peranan yang dimainkan oleh Jabatan Penerangan ini begitu penting untuk kita hebahkan perkara-perkara yang ingin disalurkan maklumat daripada kerajaan kepada rakyat demi memastikan negara ini sentiasa berada dalam keadaan aman dan harmoni. Baik Ustaz, kita nak beri peluang kepada rakan kita, nampaknya ada yang nak bertanyakan, nak mengajukan soalan kepada ahli panel kita. Silakan, sila nyatakan nama dan tuan daripada mana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diberi nama Muhammad Sani bin Ismail daripada Jabatan Penerangan Negeri Terengganu. Terima kasih Ustaz, saya ada satu soalan. Ya. Bagaimanakah konteks Ma'ah Hijrah ini dapat memperkukuhkan perpaduan di negara kita? Sekian, terima kasih. Baik Ustaz, konteks perpaduan, terima kasih kepada Cik Sani yang telah mengajukan soalan. Jadi kita minta Ustaz terus jawablah. Kita ada satu lagi depan ni, kita buka satu lagi. Boleh jawab terus Ustaz? Boleh insya-Allah. Okey. Alhamdulillah, terima kasih kepada soalan yang ditanyakan oleh Cik Sani tadi Ya. daripada Jabatan Penerangan Negeri Terengganu. Bagaimanakah Ma'al Hijrah boleh mengukuhkan perpaduan dalam kalangan rakyat kita di Malaysia ini? Ini juga ada kaitan dah dengan apa yang kita dah sebut sebelum-sebelum pada ini. Cuma untuk lebih menjelaskan perkara ini, kita kena faham bahawasanya perpaduan yang kita duduk sebut sama, yang diwar-warkan selalu oleh kepimpinan negara ke ataupun melalui Jabatan Penerangan ke, perpaduan-perpaduan ini sebenarnya dia adalah kerja hati. Dia merupakan kerja hati, bukan kerja siapa-siapa, kerja hati. Dengan kata lain, kalau hati kita bermasalah, bagaimana untuk kita berpadu tenaga? Kalau hati kita bermasalah, bagaimana untuk kita menggembleng tenaga? Kalau hati kita bermasalah, bagaimana untuk kita turut merasa apa yang orang lain rasa? Ini semua berkaitan dengan hati. Maka oleh demikian, Nabi SAW ada menyatakan dalam hadis yang masyhur, riwayat Imam Bukhari juga Imam Muslim. Nabi kata, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb. Ketahuilah, kata Nabi, dalam diri kita manusia ni ada satu keping daging, seketul daging, yang mana daging ni kalau molek dia, moleklah seluruh jasad kita. Kalau rosak dia, daging ni rosaklah habis jasad kita. Ala wahiyal qalb. Nabi kata, ketahuilah oleh kamu, daging itu bernama hati. Al-qalbu, hati. Jadi hati ini merupakan suatu organ yang tidak besar mana dia. Kalau kita tengok hati-hati hak kita korban baru ni lah, hati lembu ke, hati ayam, tak besar mana. Maka begitu juga hati kita. Kalau kita tanya doktor-doktor di bidang perubatan, hak belah-belah dada orang, tengok hati orang ni, hati kita tak besar mana tuan-tuan. Dan dia ada seketul tepek, dia belah kiri kanan, tak fungsi. Hati. Kiri tak? Kiri. Jadi tak kiri kanan gitu lah, tak kanan kiri. Sebab kita pun tak kita tengok hati kita lah. Cuma biasa orang tak di kiri lah. Jadi hati ni walaupun dia kecil tuan-tuan, tetapi dia boleh memberi kesan yang sangat hebat kepada seluruh anggota tubuh badan kita. Kerana hati yang tambah bekerjasama dengan orang, maka program akan rosak. Boleh jadi. Kerana hati sahaja yang bermasalah, jadi apa nama ni, mesyuarat yang nak dilangsungkan pada hari itu Tak jadi, tak jalan. Hati bermasalah. Masing-masing bangun tinggal mesyuarat. Mesyuarat tak ada habis lagi. Tapi oleh kerana pakak ada hati yang tak setuju dengan pengerusi mesyuarat contohnya, maka mesyuarat tertangguh hari itu. Ini semua berkaitan dengan hati tuan-tuan. Maka perpaduan adalah bermula daripada hati kita masing-masing.
Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang kita telah pun baca tadi mula-mula, sebagai contoh, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman dengan sempurnanya keimanan seorang kamu kalau dia tidak mengasihi saudara dia sebagaimana dia mengasihi diri dia sendiri. Maka kita nak kena kasih kepada saudara kita sebagaimana kita kasih diri kita. Maksudnya kalau kita tak berahi orang buat gini kita ni, tak berahi orang ambil barang kita tanpa minta izin dengan kita, maka kita pun kena buat gitulah orang. Kena juga minta izin dengan orang untuk kita ambil barang dia. Sebab kalau orang buat gitu kita marah. Baik, satu hal. Maka itu satu contoh untuk kita menjadikan diri kita ni betul-betul beriman. Maka kita kena lihat bagaimana rasa orang lain. Maka rasa orang lain tu dipadukan dengan rasa kita, yang Nabi ajar tadi dalam hadis tu. Maka bila ada cerita begitu berlego dalam hati kita, kalau aku buat gini ke orang, kalau orang buat gini ke aku tak suka, jadi aku tak buat gini ke orang. Kita nak buat hal ni pula, kalau orang buat gini ke aku tak boleh ni, aku tak berahi. Kalau orang buat gini ke aku suka. Maka hak tu lah kita kena buat ke orang. Jadi kena ada semua persoalan tu dalam kita punya hati kita berlego. Itu nak mula kepada perpaduan tu. Jadi tuan-tuan sekalian, bila mana begitu, Nabi SAW pula menyebut dalam satu hadis yang lain, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Seorang yang beriman dengan seorang yang beriman yang lain, mereka ini bagaikan satu bangunan yang mana saling menguatkan di antara satu sama lain. Hati yang dipenuhi dengan iman, rupa-rupanya hati inilah yang boleh menjadikan perpaduan tu kukuh. Jadi nampak tak tuan-tuan apa yang saya nampak? Iaitulah kita kena penuhi hati kita yang diberikan oleh Allah Ta'ala ini dengan keimanan yang sebetulnya. Kita buatlah perkara-perkara yang Nabi sebut tadi. Tak beriman kamu kalau kamu tak buat begini, tak beriman kamu kalau kamu tak buat begini, tak sempurna iman kalau tak buat begini. Jadi hak Nabi kata begitu-begitu tu kita cuba praktikkan. Maka dengan itu hati kita akan dipenuhi dengan iman. Hati kita yang beriman, maka hati orang beriman ini diumpamakan hati yang ada cahaya, yang mendapat cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan cahaya Allah Ta'ala yang dipancarkan melalui keimanan pada hati, hati inilah yang boleh berpadu dengan orang lain. Yang disebut dalam hadis Nabi tadi, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Orang mukmin yang beriman, orang beriman dengan orang beriman lain, maka dia seumpama satu binaan yang kukuh, bunyan. Yashuddu ba'duhu ba'da. Dia saling mengukuhkan di antara satu sama lain. Dalam hadis disebutkan pula thumma syabbaka asabi'ahu. Kemudian Nabi bila baca hadis Nabi buat gini. Nabi buat gabung jari. Nabi cekokkan jari dia dengan jari kanan dengan jari kiri gini. Dan kabarnya kukuh di antara orang beriman. Cara dia kena hati yang beriman. Maka konsep perpaduan yang digariskan dalam agama Islam begitu. Agama Islam mengajar kita supaya kita kena jadi hati yang beriman. Kerana hati beriman boleh melakukan perpaduan. Dalam hadis yang lain pula, untuk kita nampak lebih relate dengan suasana kita ataupun soalan tadi yang tanya hijrah dengan perpaduan. Tadi kita sebut hati orang yang berpadu ni, hak boleh berpadu hati orang beriman je. Kalau hati orang yang tidak sempurna iman, dia payah nak berpadu sebab dia banyak perkara-perkara negatif dalam hati dia. Baik tuan-tuan, kalau kita nak relate pula dengan hijrah, tadi betul lah kata hati beriman. Soalan tanya tadi hijrah dengan perpaduan, nak kait ke mana? Tuan-tuan, ada satu hadis Nabi yang Nabi sebut secara jelas gambaran bagaimana ada kaitan di antara hijrah dengan beriman tadi. Iaitu hadis yang direkodkan oleh Imam Bukhari. Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang Islam, betul-betul Islam, adalah orang yang berjaya menyelamatkan orang Islam yang lain daripada lidah dia dan tangan dia.
Itu orang yang betul-betul beramal dengan Islam adalah orang yang boleh selamatkan orang lain daripada lidah dan mulut dia. Orang lain tak akan rasa sakit sama ada daripada lidah kata-kata dia ataupun perbuatan dia, tindakan dia. Orang lain tak akan boleh sakit daripada kata-kata dia. Tak berasa sakit hati pun. Ataupun tangan tak berasa sakit, tak berasa kena khenak pada dia. Lalu selepas daripada Nabi sebut gitu, Nabi pun sambung hadis yang sama dalam kitab Sahih Bukhari disebut wal muhajir. Nabi sambung, dan orang yang berhijrah, man hajara ma nahallahu anhu, iaitulah orang berhijrah yang sebenar-benar berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang pada dia buat. Allah Ta'ala kata jangan buat, dia tak buat, dia larang, dia tinggal. Man hajara ma nahallah, dia tinggal apa yang Allah Ta'ala larang pada dia. Jadi dia buat Allah Ta'ala suruh lah. Itu. Jadi kita nampak situ bahawasanya Nabi kaitkan di antara orang Islam dan juga orang berhijrah dalam hadis yang sama, al-muslim dan juga al-muhajir. Kita dapat ambil satu faedah yang besar di situ, tuan-tuan, bahawasanya untuk menjadi seorang yang boleh menyelamatkan orang lain, kita mesti jaga sensitiviti orang. Itu. Nak jadi orang yang betul-betul Islam, orang betul-betul beriman, kita mesti jaga sensitiviti orang. Maka bila kita dapat jaga sensitiviti orang, kita akan jadi orang yang boleh melahirkan perpaduan. Perpaduan akan terhasil dengan kita menjaga sensitiviti sama-sama kita. Sensitiviti maksudnya benda-benda sensitif jangan cakap Tiap-tiap orang ni ada benda hak dia sensitif dan tak sama. Dia panggil dalam istilah kita punya peribahasa Melayu, lain padang lain belalang. Lain orang lain dia punya rasa hati dia. Orang ni mungkin kalau kita cakap ni dia rasa hati. Orang ni kalau kita setuh je bab ni memang dia akan berasa hati. Jadi oleh kerana tu kita kena study dengan siapa kita bercakap. Katanya Sayyidina Ali, khatibun nas ala qadri uqulihim. Kita kena bercakap dengan manusia berdasarkan kemampuan dia. Siapa dia depan kita, kena study dulu. Dia ni begini kalau dia ni tak boleh bab ni, dia sensitif. Tak usah cakap bab tu, cakap bab lain. Jadi banyak lagi cerita kita boleh cakap dengan sahabat kita supaya tidak terjejas sensitiviti yang mana boleh menyebabkan hilangnya perpaduan tadi, tuan-tuan. Lalu kalau kita nak jaga sensitiviti ni, nak jaga kita jangan jadi kacau. Orang ni sensitif, orang ni kita kena cuba ubah perangai kita. Ubah perangai buruk tu. Hak kata kita suka cakap benda yang menyebabkan orang sensitif, itu perangai buruk. Perangai buruk disebut dalam ilmu tasawuf mazmumah, perkara mazmumah. Jadi nak tinggal perkara buruk, inilah yang disebut hijrah. Sebab tu Nabi rangkaikan orang yang betul-betul Islam, orang yang boleh menyelamatkan orang lain daripada lidah dan tangan dia. Dengan kata lain, dia jaga sensitiviti orang. Maka Nabi sebut pula lepas tu, dan orang berhijrah adalah orang berhijrah meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Jadi kita nak bercakap dengan orang benda yang sensitif, itu adalah benda yang Allah Ta'ala larang. Jadi kita kena usaha supaya kita jaga. Maka itulah disebut orang berhijrah. Jadi hijrah adalah dengan cara kita menjaga sensitiviti perasaan orang lain, sama ada masa bercakap, sama ada masa kita tulis mesej WhatsApp, Facebook, kita punya status, jaga belaka. Maksudnya tuan-tuan payah hidup kita dengan telefon ni bukan kita seorang je. Kita kena fikir orang hak terima mesej, orang hak baca status. Kalau WhatsApp kan dia keluar dia punya status view berapa orang hak tengok status kita. Jadi kita kena fikir orang hak baca ni macam mana persepsi dia, orang hak aku nak tulis ni macam mana dia punya pemahaman dia, orang hak aku nak cakap depan ni macam mana dia punya penilaian dia. Jadi percakapan kita kena banyak pertimbangan sebelum nak keluar kata-kata, sebelum nak tulis. Jadi kalau ada sifat dalam diri kita nak tulis ni, tulis lepas tu berhenti. Pernah tak gitu? Berhenti, kita pun delete mula, delete, tak jadi nak tulis. Kalau ada perasaan begitu, kalau ada tindakan begitu,
kita kena ucap tahniah pada diri kita sendiri, kerana aku telah berjaya mengkontrol diri aku daripada aku nak tulis benda yang boleh menjejaskan sensitiviti dan menjejaskan perpaduan di antara aku dan juga masyarakat umat Islam. Itulah antara yang kita boleh jawab, tuan. Terima kasih Tuan Imam kita yang telah memberikan penjelasan yang cukup padu berkenaan dengan konteks mahijrah dan juga untuk mengukuhkan perpaduan. Kita ambil contoh begitu pentingnya perpaduan dalam konteks negara kita yang begitu harmoni hari ini. Kita ambil contoh sebagai sebatang lidi, ya. Kalau sebatang lidi itu kita patah-patahkan, begitu mudahnya untuk kita hancurkan benda itu. Tapi kalau kita bergabung, kita ada ramai, kita banyak batang lidi itu banyak, jadi konteks perpaduan itu tidak akan dapat dihancurkan. Begitulah umpamanya perpaduan yang ada di negara kita pada ini dengan pelbagai kaum yang ada di negara untuk memberikan jaminan bahawa negara kita ini akan terus kekal kemerdekaannya buat selama-lamanya. Baik, kita nak bukakan satu soalan lagi kepada penonton kita. Silakan beritahukan nama dan dari mana. Soalan terakhir sebelum kita tutup pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Puan Mahirah Marina dari Jabatan Penerangan Negeri Terengganu. Al-Fadhil Ustaz, saya ingin bertanyakan satu soalan. Apakah aktiviti atau program yang telah atau akan dilaksanakan oleh pihak masjid dalam menyemarakkan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat di negeri Terengganu umumnya dan khususnya di Kuala Terengganu? Sekian, terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih kepada Puan Mahira atas soalan yang dikemukakan berkenaan dengan aktiviti untuk mengibaratkan masjid, Ustaz, sempena bulan Amal Hijrah dan juga kebangsaan. Sila Ustaz, jelaskan. Baik, terima kasih pada soalan yang diajukan tadi. Berkaitan dengan aktiviti atau program masjid untuk kita menyemarakkan lagi semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat kita ini. Sebenarnya tuan-tuan, puan-puan sekalian, banyak aktiviti masjid yang boleh kita cipta untuk kita sama-sama menggembleng tenaga dalam menyokong apa yang telah diwar-warkan oleh kepimpinan negara kita, negeri dan negara kita. Masjid suatu tempat yang bukan lagi kita kena faham sebagai hanya untuk beribadat semata-mata. Jadi bukan begitu. Masjid adalah suatu tempat yang boleh menghimpunkan semua orang. Boleh menghimpun semua orang. Boleh memberi manfaat kepada semua orang. Sebab itu antara moto Masjid Negeri Terengganu yang kita perkenalkan sejak daripada 2-3 tahun lepas, masjid untuk semua. Yes. Most for all. Untuk kita nak menyatakan bahawasanya masjid ini semua orang boleh mari. Ya. Budak kecil boleh mari. Cuma lah ni musim Covid ni kena SOP lah, lihatkan lah. Cuma kalau tidak Covid ni, budak kecil boleh mari. Orang tua, orang muda semua boleh mari. Orang tua, orang lelaki boleh mari. Orang yang tidak Islam sekalipun kita jemput dia untuk mari, benarkan dengan menjaga adab-adab masuk masjid untuk mereka kenali agama Islam melalui masjid. Maksudnya masjid ini tempat yang boleh menghimpunkan semua orang. Kalau kita faham begitu tuan-tuan, maka pihak pengurusan masjid mana-mana sekalipun dia akan jadi luah sikit. Dia punya view ataupun pandangan dia untuk dia buat program. Jadi tidaklah kita hanya memikir kuliah buat kuliah masjid, kita buat sembahyang ajak baca yasin. Itu program yang biasa sinonim dengan masjid. Kalau kita faham konsep masjid ini untuk semua orang, jadi ada orang yang dia tak berapa nak mari. Kalau kita kata hari ni ada kuliah hari ni, tak apalah, kita tengok keadaan lah. Ada sikit gitu. Kalau siapa-siapa lah, kalau takut ada hal lain, padahal memang dia tak mau kita pun, dia tak minat. Ada orang yang kalau kita kata malam ni jamuan tak disediakan malam ni, program ni tak ada jamuan, dia tak minat. Dia minat makan. Ada orang gitu. Jadi itu ragam manusia kita. Oleh demikian, antara program yang kita boleh buat untuk kita bersama-sama masjid bersama-sama dalam kita nak menyemarakkan sikap ataupun nilai patriotisme ini, kita gunakan medium
sosial yang telah disebut oleh pemangku pengarah tadi. Maksimumkan penggunaan medium sosial. Saya selalu beritahu kepada saya punya kaki tangan masjid negeri untuk kita perkasakan bahagian teknologi maklumat ataupun media sosial ini sepatutnya menjadi suatu nilai tambah untuk bantu kita dalam kita nak membuat sesuatu program kepada masyarakat. Macam disebutkan oleh pemangku pengarah tadi, hari ini saja 24.8 juta rakyat Malaysia yang ada akaun Facebook. Oleh itu, kita nampak, kita nak panggil orang mari ke masjid kita 28,000, 24 juta. 24 juta ni nak panggil orang mari depan kita ceramah, mustahil lah. Kecuali hak benar-benar berpengaruh. Hari ni memang ditulis pengaruh, influencer, tapi hak cakap ni belum tentu lagi berpengaruh ke tak. Jadi kalau lah hak betul-betul pengaruh sungguh, barulah harus 24 juta tu ada di depan. Tapi kalau nak ucapan matlamat tu, biasanya adat kata tak berlaku lah. Tetapi boleh kita buat gitu untuk mendatangkan 24 juta tu di depan kita, iaitu dengan media sosial ini. Kita boleh tengok view di Facebook berapa ramai orang tengok di Facebook kita. Di YouTube kita boleh tengok berapa ramai orang tonton video ni. Jadi di situlah kita boleh ambil satu peluang untuk kita buat program masjid ke dalam live YouTube streaming ataupun live Facebook. Maka tuan-tuan, di sini kita dapat ambil perhatian masyarakat kita untuk kita sebarkan berkaitan nilai-nilai patriotisme dalam masyarakat kita melalui media sosial ni. Yang seterusnya, dalam siri-siri kuliah yang dianjurkan oleh pihak masjid, boleh kita sarankan supaya pihak penceramah khususnya menyebutkan selalu ataupun selit-selitkan serba sedikit berkaitan dengan sejarah-sejarah ni. Sejarah-sejarah bangsa, sejarah-sejarah agama, sejarah negara. Sejarah ini suatu benda yang perlu diulang-ulang untuk kita sebut kepada masyarakat. Sebab dalam Quran sendiri bersebut wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Surah Ali Imran ayat 140. Allah Ta'ala kata hari-hari itu kami akan gilirkan di antara manusia. Katanya ulama tafsir, maksud ayat ni iaitulah yauman lakum wa yauman alaikum. Boleh jadi satu hari yang digilir-gilirkan itu hari yang molek untuk kita, boleh jadi hari yang nak molek. Boleh jadi ada hak berlaku pada kehidupan kita ni benda yang baik, boleh jadi benda tak baik. Jadi itu semua bergantung kepada macam mana kita baca sejarah. Kerana ada juga pepatah menyatakan man la yaqra at-tarikh mahkumun alaih. Siapa-siapa yang tak baca sejarah, berkemungkinan besar dia akan mengulangi sejarah tu. Man la yaqra at-tarikh mahkumun alaihi. Siapa yang tak baca sejarah, tak pernah dengar cerita-cerita bab sejarah ni, sama ada sejarah agama dia ke, sejarah bangsa dia ke, sejarah negara dia ke, kemungkinan dia akan mengulangi sejarah itu. Ataupun kemungkinan dia akan buat benda yang luar daripada kehendak sebenar yang sepatutnya dia buat. Tuan-tuan sekalian, saya nak ambil satu cerita bila mana kita tak kaji sejarah. Ni tak tahulah cerita ni betul ke tak, cuma diperturunkan cerita tu untuk pengajaran ni. Ada satu masjid, masjid kat mana ni wallahu alam. Masjid ni dulu pada mulanya masa nak sembahyang saja kucing mari. Beriak kucing mari. Kucing mari, itulah beriak tu mana 2-3 ekor mari. Jadi menyebabkan jemaah tak selesa nak sembahyang. Jadi tuan imam ni memikirkan satu inisiatif, macam mana saya nak buat ni kucing banyak ni masuk masjid. Orang nak sembahyang tak selesa, main netel di kaki apa semua. Menyebabkan imam pada masa tu ambil satu keputusan, bila nak sembahyang saja dia akan cari kucing
untuk diikat di depan. Dengan cara tu kucing tak lagi berkeliaran. Kenapa nak Tok Bidang nak komak ni, dia pun arah, Tok Imam arah. Pergi cari kucing. Ambil kucing-kucing yang ada tu, tambak dia depan ni. Di satu tempat lah. Tambak. Bila Tok Imam tu mati, Tok Imam seterusnya ganti, dia buat benda yang sama. Zaman berlalu, masjid yang sama. Tetapi Tok Imam yang berbeza. Tok Imam yang di zaman hak lain ni, hak terkini ni, bila mana nak semayang, sampai satu masa kucing tak ada dah. Kucing pupuh lah masa tu, diceritakan. Lalu dibincangkan dalam mesyuarat, macam mana kita ni, kucing tak ada dah lah ni. Dulu kucing banyak. Jadi bila kucing banyak, kita boleh tambak depan tu. Tapi sekarang ni kucing tak ada dah. Macam mana kita nak buat? Nak tambak kenapa dia? Jadi mesyuarat putuskan, sebelum kita semayang, kita kena pergi cari kucing lah dulu. Kat mana-mana, bawa kucing mari ni tambak. Jadinya apa kita faham situ tuan-tuan? Di sini menggambarkan kepada kita, Tok Imam tu tak baca sejarah. Dia tak kaji sejarah. Sebab itu bila kita duduk di satu tempat, kita baru duduk di jabatan ni ke, kita kerja sini ke, kita kena kaji sejarah. Macam mana sejarah dia ni? Kucing yang ditambak tu bukan saja tambak rupanya. Dia bermasalah kepada jemaah. Masa tu batu ditambak. Jadi masa kucing dah pupuh, tak perlu dah cari kucing sebenarnya. Tapi oleh kerana Tok Imam tu ingat, ni dia orang-orang dulu buat gini semua. Nak semayang tambak kucing, nak semayang tambak kucing. Jadi dia pun cari kucing lain. Cari kucing kat Pasar Paya, mari tambak Masjid Putih. Padahal tak perlu dah. Sebab kucing tu ditambak kerana dia ganggu orang. Jadi inilah hasil. Kalau kita tak baca sejarah tuan-tuan, kita tak kaji sejarah, kita mungkin akan mengulangi sejarah, bahkan kita kemungkinan akan ulang benda yang salah pula daripada sudut yang sebetulnya. Jadinya dicadangkanlah kepada penceramah-penceramah kita supaya mereka menyelit-nyelitkan sikit berkaitan sejarah bangsa, sejarah agama, sejarah negara kita, supaya boleh membangkitkan kesedaran orang-orang yang mari mengaji, menadah ilmu, bukan sekadar ambil ilmu, tetapi mereka juga perlu ada satu rasa tanggungjawab kepada agama, negara, juga bangsa dia. Itu sajalah Tuan Pengerusi. Baik, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz yang telah pun memberikan jawab soalan yang telah memberikan jawapan tadi dengan cukup jelas, mengatakan bahawa pelbagai aktiviti dan program yang disusun atur oleh pihak pengurusan masjid, terutamanya dalam menyemarakkan dan menyemai semangat cintakan negara dalam setiap sanubari rakyat Malaysia kita, khususnya di negeri Terengganu Darul Iman yang kita cintai ini. Tuan-tuan dan puan, kita telah pun berada di penghujung program kita ini, program Influencer at Japan, dan saya bagi pihak Jabatan Penerangan Terengganu sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kesudian pihak pengurusan masjid Abidin ini, Masjid Negeri, atas kesudian bersama-sama bagi menjayakan program yang julung-julung kalinya diadakan bagi tahun 2020 ini, sempena menyambut bulan kebangsaan, di mana hari kebangsaan yang kita akan sambut dalam masa beberapa hari lagi. Marilah sama-sama kita sebagai rakyat Malaysia menanamkan rasa semangat cintakan negara, di samping kita sama-sama menyambut dan kita mengingati peristiwa penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang bersama-sama menjaga majlis kita pada petang ini. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang tidak baik itu datangnya daripada kelemahan kita, diri kita sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.